Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita meneruskan acara kita pada malam ini, marilah sama-sama kita buka majlis kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bacaan Surat Al-Fatihah itu tadi, insyaAllah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini mendapat dan juga keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Baik, sebelum kita meneruskan acara pada malam ini, terlebih dahulu sekali lagi saya mengucapkan selamat datang dan juga ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada seluruh para pengunjung-pengunjung ke Hari Peladang Penternak dan juga Nelayan peringkat negeri Kedah tahun 2023. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan pengunjung-pengunjung yang baru sampai, sekali lagi kita menjemput untuk penuhkan ruang-ruang kosong kita di kemah pentas utama ini, insyaAllah, untuk kita sama-sama ikuti pada malam ini, iaitu satu program untuk malam yang ketiga ini. Kita berikan program pada malam ini ialah Malam Himpunan Ikon Anak Muda Pendakwah Viral TikTok. Jadi hampir saya boleh katakan 90% ataupun ke 95% di kalangan kita mempunyai akaun TikTok. Kan, termasuklah yang dah berusia, mak-mak kita, tok-tok kita pun ada juga yang mempunyai akaun TikTok. Jadi pada malam ni kita akan cuba untuk korek, kita cuba gali apakah yang membuatkan TikTokers, ustaz-ustaz kita pada malam ini, dia punya ranking ataupun pengikut-pengikut ataupun follower yang orang kata begitu dahsyat sekali. Apa yang mungkin kita boleh belajar sesuatu pada malam ini, insya-Allah. Jadi sebelum saya meneruskan, kita nak perkenalkan dululah. Kita perkenalkan dulu TikTokers ataupun ustaz, ustaz TikTokers dah saya sebut senang sikit. Pada malam ini kita mulakan dengan di hujung sana. Siapa yang tak kenal, saya alhamdulillah malam ni jadi impian saya. Duk tengok dalam Facebook, duk tengok dalam TikTok, hari ni bertentang mata dengan Ustaz Firdaus. Alhamdulillah, malam tu di Jitera tak dan nak turun. Malam ni Allah Ta'ala pertemukan juga, insyaAllah. Saat ni kita selfie, sedah doa, insyaAllah. Alright, di hujung sana sebelah kiri, Fadil Ustaz Firdaus Firabi, merupakan Tuan Imam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Sungai Tani. Alhamdulillah. Dan juga seorang pendakwah TikTokers lah. Itu dah. Okey, dan di sebelahnya saya memperkenalkan iaitu Fadil Ustaz Aiman Nasir. Juga merupakan seorang TikTokers juga sekarang ni, dan juga sebagai pendakwah. Alhamdulillah, insyaAllah. Dan di sebelah kiri saya iaitu Fadil Ustaz Ashraf Jalil, insyaAllah. Bila duduk dekat ni nampak dia punya cahaya dia tu, Allah, lagi saya pun tak keluar kata-kata, insyaAllah. Alhamdulillah, merupakan juga sebagai pendakwah
dan juga TikTokers lah. Alhamdulillah. Itu dah. Pertama sekali, yang belum follow tiga-tiga ni, boleh buka akaun TikTok, kita follow dia buat dulu. Kita bagi tingkatkan sikit. No. Dekat saya adalah saya sempat ambil data sehingga jam 2 petang tadi. 2 petang tadi, jumlah follower TikTok bagi tiga-tiga ustaz TikToker kita malam ni. Saya sempatlah ambil data sikit tadi ni. Kan saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, untuk Ustaz Firdaus, siapa yang nak follow Elias Firdaus _Firabit. Okey, itu untuk TikTok Ustaz Firdaus, betul? Betul ke? Nama TikTok. Kan? Elias Firdaus _Firabit. Alright. Dengan pengikutnya 712.4 ribu. 700 ribu. No? Jadi 300 ke Ustaz, menghampiri 1 million. 1 juta. InsyaAllah. Okey. Dan juga yang nak follow untuk Ustaz Aiman Nasir, Elias Aiman Nasir, sambung no? Elias Aiman Nasir _. Alright. TikTokers untuk Al-Fadhil Ustaz Aiman Nasir. Dan di sebelah saya untuk untuk Aiman Nasir, followernya adalah 400.3K. Maksudnya 400 ribu lah, 400 ribu lebih pengikut dalam TikTok. Dan seterusnya adalah untuk yang nak follow Ustaz Ashraf Jalil, Elias Ashraf Jalil, sambung tu, no? Dengan pengikut 304 ribu. Masya Allah. Kita DJ Mi tak ada follower lagi ni. InsyaAllah. Alright. Jadi saya tak mau nak panjang-panjang cerita. Jadi kita nak mulakan terus dengan sebenarnya malam ni kita lebih kepada santai sebenarnya. Dan saya cuba pujuk hati saya ni sebab lama dah tak bermoderator ni. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat saya, saudara Rohaimi ataupun DJ Mi yang dia baru petang tadi call saya. Dia kata boleh tak Wan tolong jadi moderator malam ni. Jangan sebut moderator lah. Kalau takat jadi perantara tu insya-Allah lah. Setakat kita nak sembang santai-santai pada malam ni, insya-Allah. Baik, saya tak mau panjang-panjang cerita. Saya nak mulakan dengan Ustaz Firdaus. Silakan, mungkin boleh kongsikan sesuatu kepada kami di sini yang memiliki akaun TikTok ni. Macam mana boleh tercetusnya idea untuk Ustaz ialah ada akaun TikTok dan juga mencipta konten-konten dan sebagainya sehingga dapat orang kata follower yang begitu tinggi. Ustaz, silakan. Boleh soalan saya boleh macam tu? Boleh, tengok tu. Atrik Makro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada malam ini. Seterusnya dinda-dinda saya, Ustaz Ashraf, Ustaz Aiman Nasir. Bila nak nikah tau. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Program ni bajet apa dik? Program ni bajet apa dik? Ayat kosong Hujan mai hangat kopi panas kau. Takkan tak letak kacang-kacang ke apa sikit ke? Buat kayan ke apa? Awal start bohong. Awal start bohong. Baik. Baik, jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah, syukur juga. Hujan. Kan? Kalau tak hujan, lepas pakai nombor ronda. Hujan, lepas boleh duduk tunggu juga. Alhamdulillah, boleh juga lah dengar. Kami duduk merapu atas ni kan. Terima kasih banyak. Saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Cuma nama gelaran dipanggil sebagai Firdaus Firabit.
Nama saya asal Muhammad Firdaus bin Mat Akhir. Saya asal orang Alustang, Kubang Rotan. Tapi lama duduk dekat belah Merebuk sana. Kerja lama belah sana. Dan jadi imam sejak tahun 2018. Dan saya minta maaf kat maklum-maklum kot teringin nak buat menantu. Saya menikah dah maklum Anak 3 orang dah. Alhamdulillah. Tapi mereka ni duk single-single lagi boleh lah kenen-kenen. Saya memang jenis seorang lelaki yang setia kepada isterinya. Sebab tengah buat live. Baik, saya asalnya, lepas tu tanya macam mana bermula dengan TikTok. Saya jadi imam di Masjid Al-Bushra Merebuk 2018. Masjid kami dalam kampung. Duduk dalam hutan pula. Bila saya mula jadi imam, kita mula merancang nak ubah suai ruang solat utama. Dalam masjid itulah, ruang solat utama. Kalau tuan-tuan pernah sampai dekat Masjid Al-Bushra Merebuk, lah ni kita dah sampai ke fasa yang ketiga pembinaan. Apa yang kita buat dalam Masjid Al-Bushra Merebuk nak menjadikan masjid sebagai one stop center. Tapi untuk permulaan masa 2018 saya jadi imam, pada masa tu baru yang sedia ada, dinding yang sedia ada, cuma nak bagi lawa tambah bedak dekat dia. Tapi duit tak ada nak buat. Jadi saya dah fikir lah pada masa tu, kalau lah nak pi buat dengan cara yang lama, nak pi pasang banner, nak pi kutip rumah ke rumah dan sebagainya, kita rasa lambat. Tapi masa tu TikTok 2018 dah ada. Tapi kalau buka TikTok masa tu joget lah banyak. Kan? Kita nak masuk pun naik seriau. Bukan seriau lagu mana, seriau takut bini duduk kali sebelah duduk main TikTok. Kan? Masa tu memang joget sajalah dalam TikTok. Tapi kita mulakan dengan Facebook. Saya mula dengan Facebook, kita mula buat page masjid. Dan kita mula iklan dalam Facebook. Buatlah konten-konten dalam Facebook, cerita pasal masjid dan sebagainya. Dalam TikTok. Dan saya kira, saya rasa saya di antara yang agak terawal masuk dalam dunia TikTok. Masa tu tak ada lagi, saya ingat ustaz-ustaz lain yang masuk dalam TikTok. Sebab bila saya masuk dalam TikTok, saya duk cari cerita lagi. Hak duk cerita tentang hal agama tak ada lagi. Yang buat motivasi agama masa tu tak ada lagi. Tak jumpa. Saya buat. Masuk dalam dunia TikTok, bubuh dalam TikTok, masuk dalam TikTok. Masa tu orang duk berjoget lagi. Duk buat konten-konten trending macam-macam lagi. Kita pun tak faham dengan dunia TikTok ni. Masuk dululah, buatlah kata-kata motivasi. Tuan-tuan, hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan 5 tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak mengampunkan dosa kita. Yang pertama, buatlah konten aku tu. Like sendiri, tuan-tuan. Abang kata pada, aku buat dia dong, like. Ambil pula video, bubuh dalam Facebook. Lepas kata, tu dia, tu imam, main TikTok. Kan? Kita pun dah fikir, aku nak buat lagu mana ni, nak bagi naik, nak bagi banyak follower, nak bagi banyak orang like. Haru sungguh. Dan kita kena sedar, kita berada dalam dunia orang. Dan dalam konteks dakwah, dia ada metodologi dakwah yang perlu kita bawa, uslub dakwah yang perlu kita bawa, yang penting matlamat dia sampai. Jadi saya duk fikir, dalam TikTok ni dia ada satu benda yang kita kena buat, apa yang orang boleh buat. Kena buat benda-benda trending. Kalau benda tu orang buat, kita apa kena buat? Barulah dia jadi. Jadi saya pun buat, saya tengok anak menakan buat. Kan? Nama trend tu masa tu jump freeze. Dia lompat, dia kena parking kereta, dia kena kona sikit tayar, bagi terkeluar sikit, lari, pijak tayar, lompat, kerah. Saya tengok anak menakan saya buat. 300 orang like. Aku tu dahsyat nak dapat 3. Aku nak boleh 10 pun teruk. Kan? Sebelum tu duk buat video dah cerita masjid-masjid saya duk tepi jalan. Tak jadi.
Aku gerak parking kereta depan masjid. Aku pun kona tayar. Panggil AJK seorang. Cik Man tolong rakam Ustaz. Suruh dia rakam. Dia buat rakam, kita buat training. Lompat. Saya pun buat juga. Masa tu berat saya 103 kilo. Saya kata ingat Tok Imam 100 kilo tak boleh nak lompat. Saya pun lompat juga. Lompatlah. Jatuh sakit lutut tu. Punya nak buat video. Kan? Jadi buat. Alhamdulillah. Oh, kata rupa-rupanya hampa nak lagu tu. Hari tu saja saya dapat 10,000 follower. Ha. Baru dia kata, oh dia kata, ustaz macam ni memulih dia kata. Oh dia kata macam ni baru seronok nak kawan dengan ustaz. Oh baru kita faham. Lepas duk faham lama ni, nak kawan dengan ustaz, nak tegur ustaz. Kan, dia nak kena, ada lagu tu. Kan. Jadi kita nak kena ubah sikit supaya sekurang-kurangnya kita buat live, kita buat konten, mereka boleh tengok konten kita. Kita buat live, baca Al-Quran, mereka boleh dengar kita baca Quran. Kita buat konten, kita bagi nasihat, mereka boleh lalu jadi FYP, boleh tengok, dengar juga nasihat. Dan Alhamdulillah, makin lama benda tu makin boleh diterima, makin boleh diterima. Dan ada kebaikan-kebaikan yang akan sampai kepada orang. Sebab lah ni tuan-tuan, percaya tak percaya, dunia sekarang nak kata dekat diri sendiri juga, kita lebih banyak tenyeh telefon lagi daripada kita banyak buka Al-Quran. Betul tak betul? Betul. Jadi siapa yang nak bertanggungjawab, nak masuk dalam dunia ni, nak bagi dakwah, nak nasihat, nak menyampaikan kebaikan, kita semualah. Sekurang-kurangnya orang buat konten berselawat dalam TikTok. Orang masuk dalam TikTok, buat konten, bagi ceramah, baca Al-Quran dan sebagainya. Itu satu kebaikan. Itu satu kebaikan, sebahagian daripada uslub dakwah. Jadi itulah bermula. Dunia kita faham dah, oh kena buat trend. Aku pun buat masa tu trend. Tuan-tuan, trend mereka duk menyanyi. Jangan pernah kau sakiti. Aku pun buat. Ajaklah bini. Ayah aja masuklah hutan getah. Masuk hutan getah. Pi hutan saya duduk. Mak anakan saya ada. Kan, duduk belah kubang Jolok. Kan. Ajaklah balik kampung, ajak bini, jom kita pi kebun ayah. Pilah kebun ayah kita, masuklah hutan getah dengan lembu, dengan nyamuk belambak. Masuk je kita pun buat. Jangan pernah. 1 juta. Dia kata, oh tak sangka ustaz boleh macam ni. Lepas seronok. Lepas seronok nak berkawan dengan kita. Jadi macam tu lah. Banyak lah. Dia nak naik. Tu apa semua pergi Mekah, tiba-tiba dia halal. Ini macam-macam lah tuan-tuan. Dia ikut trending dan sebagainya. Yang penting matlamat kita tu tak mau nak lari. Bukan kita masuk dalam dunia mereka, tapi kita ikut mereka tak. Ustaz masuk dalam dunia TikTok, ustaz pula duk menari, joget lebih. Ada lah tu. Kita masuk dalam dunia mereka, kita ikut trend. Selagi mana kita tak menyalahi syarak, selagi mana kita buat benda yang tak dilarang, selagi mana kita buat benda yang diredai, benda yang baik-baik, insya-Allah akan mendatangkan kebaikan. Bukan kita ikut mereka, tapi kita nak supaya mereka boleh ikut ke arah kebaikan. Insya-Allah. Sekadar pada tu. Kalau boleh bagi ke mereka apa beban, aku nak berhentilah. Wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Firdaus. InsyaAllah pengalaman saya pun dapat ambil lah. Orang kata semangat. Saya tak ada ikan TikTok lagi. Ustaz Firdaus, saya main dengan Ustaz Syaraf. Betul-betul. Disebabkan apa yang Ustaz Firdaus kata tadi. Mula penubuhan TikTok 2018. Apa Ustaz? Gelek? Saya buat gelek tu saya tak tahu tak. Disebab pada itu, saya sampai kelah ni masih mempertahankan pandangan negatif daripada TikTok tu. Tapi pada ni mungkin apa yang dihuraikan oleh Ustaz Firdaus, mungkin saya boleh buka ke. Boleh buka ke. Jadi insyaAllah untuk tujuan dan juga matlamat seperti yang Ustaz Firdaus kata, matlamat yang orang kata mengikut syariat, matlamat yang tujuan utama untuk kita da'i, untuk kita berdakwah melalui media sosial, yang kata Ustaz Firdaus juga, kebanyakan kita lebih suka swipe telefon daripada selak Al-Quran. Jadi itulah matlamat kita untuk kita menggunakan TikTok ini sebagai satu medan dakwah. InsyaAllah. Untuk pusingan yang kedua ni, saya nak bersama rakan saya. Saudara Remy, silakan. Baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Tampaknya hebat.
Betul hebat dah. Kan? Sebab nak pecah rahsia tak? Ustaz Wan. Apa dia? Pecah rahsia tak? Sebenarnya kami dua-dua ni DJ Kenuri ya pun. Kan? Tapi kita DJ Kenuri pun macam mana ustaz kita kata tadi. Kan? Kita nak bagi orang mula tengok kita. Kan? Daripada TikTok tu macam kata dulu ustaz apa kata dia memang anti apa TikTok. Tetapi macam mana dia DJ Kenuri, orang meluat kat DJ Kenuri tapi kita nak bagi orang suka. Kita buat cara Islamik. InsyaAllah. Okey, baik. Okey. Untuk perjalanan kedua ni kita ada apa? Betul. Kita boleh rancang, kita pun tak mahu panjang-panjang sebenarnya. Okey. Kita nak bagi peluang dekat pengunjung-pengunjung kita dan juga penonton-penonton kita pada malam ni. Bukan soalan. Boleh no? Boleh no? Boleh. Dah bukan soalan. Boleh ke Ustaz? Kalau kita tahu jawab, kita jawab. Ya. Kalau tak tahu pun kita jawab. Ya, dua-dua jawab. Kita jawab tak tahu. Tak tahu. Senang. Boleh. Okey, kita buka peluang. Ada tak sahabat-sahabat kita dan juga pengunjung-pengunjung atau penonton kita yang nak tanya? Silakan. Alhamdulillah. Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana dosa-dosa yang boleh luruhkan sebab kita ambil sembahyang saya? Faham tak? Dosa-dosa yang kita ambil sembahyang dia boleh luruh. Dosa kecil yang macam mana tu Ustaz? Macam mana? Nak terus jawab kau? Kau nak impul soalan tu kau macam mana? Impul soalan dulu no? Boleh? Boleh. Ada lagi persoalan yang mungkin ada tetamu kita ataupun adik-adik muda kita kok ada nak berkongsi, nak tanya macam mana, kan? Kok besok nak tanya ustaz, besok kena kecam tak? Ada tak? Kalau tak ada, kita nak teruskan. Macam mana? Ada tak? Kalau ada, kita nak tunggu. Lagi dua soalan. Ataupun mungkin yang nak kongsikan pengalaman yang ada ikon TikTok kan? Boleh juga yang nak kongsi. Ada. Siapa lagi nak mungkin ada persoalan di dalam diri anda. Aku nak tanya ustaz malam ni. Kan? Tanyalah soalan apa pun. InsyaAllah macam ustaz Tuan Imam kita kata tadi, yang boleh jawab kita jawab, yang tak boleh jawab pun kita jawab. Okey, baik. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya tertarik pada Imam Masjid Busra lah. Sebab saya tengok masjid-masjid di seluruh ni Kedah ni, kebanyakannya masjid-masjid ni mempunyai simpanan duit yang banyak, tapi tidak digunakan untuk ke arah untuk bina masjid tu lah. Saya tengok ni Masjid Al-Busra ni memang menarik anak-anak muda berbanding masjid-masjid lain. Contoh dia ada barber, dia ada coffee shop. Jadi kita pun anak-anak muda ni berharap masjid-masjid seluruh ni Kedah pun buat contoh yang sama seperti Masjid Al-Busra. Sebab anak muda pun nak pergi masjid. Tapi bila pergi masjid je orang tahu dia baru nampak muka. Yang tu yang kita kadang-kadang muda tak apa hati happy lah. Yang tu sebenarnya kita pun nak pergi masjid. Pergi masjid kita nak baca kitab, kadang-kadang kitab lama-lama, kadang-kadang anak muda dia nak tarikan-tarikan yang moden. Sebab apa Ustaz Azhari terus main, anak muda semua main turun. Sebab dia ada lawak-lawak yang tarikan anak muda. Bila kita pergi tengok-tengok yang penceramah-ceramah Kedah, bukan tak bagus, tapi dia tak ada inisiatif untuk tarikan anak muda tu. Dia tak ada secara total. Bila kita tengok Ustaz Azhari terus tengok main, kalau dia seorang 20,000 main. Confirm. Yang tu kita tengok contoh-contoh. Kita tujukan kepada imam tu apa yang Ustaz buat pada Masjid Al-Busra yang di Merbuk, yang di Pedalaman tu, menyebabkan boleh menjadi contoh dalam masjid lain, dan apa yang Ustaz punya step buat. Macam mana Ustaz pi mula-mula sampailah Ustaz boleh transform masjid tersebut menjadi masjid sekarang. Tu ialah. Okey, baik. Terima kasih untuk abang kita yang bertanya persoalan-persoalan dan juga persoalan macam dia kata tu masjid kan. Macam masjid kampung saya sendiri pun kadang-kadang budak-budak kan. Budak-budak duk melari belakang tu. Kadang-kadang ada AJK Bobby balik. Kan? Jadi baik Ustaz Wan, kita teruskan untuk buat bicara kita. Untuk soalan abang kita yang pertama, adakah gugur dosa-dosa ketika mengambil wuduk? Siapa nak ambil? Alhamdulillah.
Jadi betul lah apa yang saya faham. Pada satu hari ada seorang sahabat Nabi SAW mai berjumpa dengan Nabi SAW. Kebetulan pada waktu tu Nabi dah dekat-dekat nak semayang asar. Jadi mai berjumpa dengan sahabat, bagi tahu nak jumpa dengan Nabi SAW. Kata nak jumpa dengan Nabi, anak abang apa ni? Aku nak bagi tahu dekat Nabi, jatuhkan hukum ke atas aku buat dosa. Jadi sahabat kata, sabar Sa'ad, kita nak semayang asar. Nabi kata, jom kita semayang dulu sekali, Sa'ad lagi baru cerita. Jadi dia pun semayang sekali dengan Nabi, habis semua semayang, dia pun mai jumpa dengan Nabi SAW. Dia pun kata, jatuhkan hukum ke atas aku sebab aku dah buat dosa. Nabi tanya kepada lelaki tersebut, tadi hang semayang tak dengan kami? Dia kata semayang. Maka bila hang semayang, Allah SWT dah ampunkan dosa dia. Apa saja kebaikan yang kita buat. Tambah dalam berkaitan dengan wuduk, Nabi SAW sebut dengan jelas sekali. Setiap perbuatan yang kita buat, kita kumuk mulut, kita basuh muka, maka gugurlah seluruh dosa-dosa kita. Maka keluarlah dosa itu daripada bulu-bulu mata. Kita basuh tangan kita, maka keluarlah dosa-dosa tersebut daripada kuku-kuku kita. Kita basuh telinga, maka keluarlah dosa-dosa daripada cuping-cuping telinga kita. Keluar dosa, kita basuh kaki, keluar dosa daripada kuku-kuku kaki kita. Dosa yang lagu mana? Dosa-dosa yang kecil. Dia tak masuk dalam dosa-dosa yang besar. Al-Kabair. Yang mana yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi yang dikarang dalam kitab dia. Al-Kabair. Ada 76. Himpunan 76 dosa-dosa besar. Yang tu tak termasuk. Dosa yang macam mana yang dikatakan gugur? Dosa-dosa yang kecil. Kalau dia jenis derhaka kepada kedua ibu bapa dia termasuk daripada dosa-dosa yang besar, maka yang tu bukanlah digugurkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik, melainkan dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Wallahu alam. Boleh ke balona macam tu? Wallahu alam. Okey, silakan Syekh Firdaus tentang saudara kita tadi. Berkenaan dengan masjid-masjid di utara ni yang ada danau kan. Baik, terima kasih kepada abang kita bertanya berkaitan dengan masjid, macam mana Masjid Al-Bushra Merbuk kita boleh buat sampai tahap yang macam ni sekarang. Yang pertamanya, memanglah agak berat dia. Sebab tradisi dia dah macam tu. Apatah lagi kami yang berada di masjid di belah-belah kampung yang dikategorikan sebagai masjid luar bandar. Masjid dalam kampung ni dia bukan nak ada apa sangat. Duit tak banyak. Kan? Orang pun tak ramai. Masjid pun tak segah mana. Cuma kita perlu jelas apa fungsi masjid yang sebenar. Dan inilah yang saya, jawatankuasa masjid dan tim yang berada di dalam Masjid Al-Bushra Merbuk nak sama-sama supaya kita jelas tentang fungsi masjid yang perlu kita kembalikan kegemilangan dia. Tuan-tuan, Dr. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Saya selalu bawa contoh. Kalau imam yang sebelum ni pun di Masjid Istiqlal Jakarta juga, dia buat kajian. Apa fungsi yang ada pada zaman Nabi SAW dalam masjid-masjid Nabi. Nasaruddin Umar buat kajian lagi, sambung lagi kajian tersebut dan antara kajian yang terbaru. Mereka mendapati ada 25 fungsi yang ada pada zaman Nabi SAW. Fungsi masjid yang ada pada zaman Nabi SAW. Tapi bila zaman kita semakin maju, zaman kita semakin canggih, semakin hebat, tapi fungsi dia semakin sempit. Perasan tak? Jadi yang ni yang kita nak supaya jom kita sama-sama kembalikan. Bukan soalnya duit. Kalaulah kita nak kata, memanglah nak buat apa pun semua perlukan kepada duit. Tapi bukan soalnya duit. Kalau soalnya duit, berlambak masjid-masjid yang ada duit banyak, tapi tak buat. Tapi tak buat apa? Duit duk banyak saja, lah sekali melabuk. Saya duk faham selama ni mungkin benda ni orang duk sembang-sembang saja. Tapi benda ni realiti. Dia telefon saya, dia tanya, Ustaz, saya nak tanya pendapat. Masjid kami melabuk duit. Tetap daripada duit lebihan, daripada yang orang bagi, kami masukkan dalam fixed deposit. Tuan-tuan faham tak? Fixed deposit, masuk tak boleh bawa keluar. Pelaburan tetap. Saya bila dengar lagu ni marah. Bila bab nak belanja duit, panggil Tuan Syekh Mai.
Bunyi. Oi, takkan nak bagi sampai dekat 1000 dekat penceramah Masjid ada masjid lah. Yang duit ada pun apa tak kerti nak guna, apa simpan. Bila orang nak buat program, nak belanja, apa berkira. Nak tukang kapek, buka iklan pula. Tuan-tuan, kita nak buka kapek, nak buat kapek masjid pula. Jadi kita bukalah, nak kutip 50,000. Kutip pula. Yang tu ada tu apa nak buat apa? Yang ni realiti dan tradisi. Soal masjid dan kami dah sedaya upaya, dah cuba dah untuk fahamkan. Kami tunjuk, bukan kata kita yang terbaik dah, tapi kami cuba buktikan. Betul ke dengan kita belanja duit masjid habis? Tuan-tuan, boleh cari dekat saya, ada satu keratan berita ataupun video berita yang menyebut bahawa sebuah masjid terpaksa ditutup sebab duit masjid habis, belanja banyak sangat. Tuan-tuan cari main kat saya. Dan inilah kami cuba terapkan. Dan kita pun ada perasaan takut. Nak belanja banyak. Banyak nak kena keluar duit ni. Mampukan masjid nak buat. Tapi kami cuba buktikan. Kita buat dulu. Kalau betul sebab kita belanja duit masjid habis. Kita berhenti, jangan buat dah. Di antara benda pertama yang saya nak bawa dalam masjid, dalam jawatankuasa, saya nak kata. Mula-mula kali kita nak ambil kaki tangan 2 orang. Saya kata kita kena ada staff yang nak kena tolong bendahari untuk uruskan kewangan masjid. Kita kena ada staf seorang untuk menguruskan pentadbiran masjid, buat surat menyurat, nak buat minit mesyuarat, nak susun fail dan sebagainya. Kita faham AJK kita ni orang-orang lama. Kalau kita bagi pegang sistem tu, bagi duduk depan laptop pakai kerah depan tu lah. Jadi kita kata kena ambil staf. Nak bayar berapa saya? Tak apa, permulaan kita bayar sikit-sikit dulu. Kita tengok dulu kerja lagu mana. Boleh bayar ke? Saya kata kita ambil dulu. Kalau kata duit masjid habis sebab bayar gaji depan, kita pecat. Dan alhamdulillah kena pecat tu seorang. Bukan pecat. Sayanglah kat staff tu seorang. 3 tahun dah kerja dengan kami. Dia terpaksa letak jawatan ikut lelaki. Nikah ikut lelaki tu. Kan? 3 tahun kerja dengan masjid. Dah sampai sekarang alhamdulillah. Daripada 2 orang kaki tangan yang kita ambil, kita tambah. Tambah lagi kaki tangan, kita ada 3 orang pengawal keselamatan. Masjid banyak. Masjid dalam kampung ni, kita ada 3 orang tukang kebun. Masjid banyak. Kita ada 3 orang cleaner tandas. Masjid banyak. Tuan-tuan, kita cuba buktikan. Adakah hanya berkaitan dengan duit, belanja duit masjid ni habis? Tak ada. Cuma yang kita dengar dalam keratan akhbar apa dia? Akaun bank masjid dibekukan. Sebab apa? Sebab duit banyak sangat dalam akaun. Yang tu ada. Jadi yang ni kita nak cuba buktikan. Bukan kita nak kata kita yang terbaik, kita yang paling betul tak. Tapi jom kita sama-sama, matlamat kita satu saja. Masjid sebagai one stop center, masjid sebagai pusat komuniti, kembalikan kegemilangan masjid yang sebenar. Bukan soalnya duit, tuan-tuan. Saya percaya yang ada dekat sekarang ni, yang depan-depan kita, tak ada lagi tuan-tuan. Kita bagi duit dekat masjid, suruh masjid simpan. Yang dok main tuan-tuan, masjid setiap hari yang dok main tuan, sikit lagi ya saya ni nak pasang kemah kanopi macam dengan Kumah Kenuri tu. Tunggu, orang dok main salam bagi duit, dok main salam bagi duit tu. Kan? Dah jadi lagu tu dah, salam ustaz ni infak kat masjid. Tak jumpa lagi lah hak main salam dengan saya, ustaz ni saya nak infak dekat masjid, baguslah masjid ni duduk simpan duit. Ustaz simpan duit saya nah. Saya tak jumpa lagi tuan. Sebab apa orang bagi? Sebab apa orang menyumbang? Sebab apa orang infak? Sebab orang tahu, oh bagi dekat depa, depa guna duit kita. Jadi yang inilah kita nak ajak sama-sama, jomlah kita sama-sama kembalikan. Bukan nak kena buat macam masjid Merbuk. Bukan nak kena buat macam masjid Bushra, nak kena buat R&R, nak kena buat barbershop dan sebagainya. Ikut kesesuaian, keadaan, situasi, macam mana masjid di tempat kita. Contohlah, masjid kami pasal apa? Kami buat ada R&R, macam ada kedai makan, ada food court, ada barbershop dan sebagainya. Kebetulan masjid kita duduk di tepi jalan utama orang nak pergi Tanjung Dawai. Kan, kalau tuan-tuan nak pergi Tanjung Dawai, dia kena lalu masjid kami. Kalau kata tuan-tuan tak pergi kok belah Yanu lah. Kalau pergi kok belah Sungai Petani ni, dia nak kena lalu kat masjid Merbuk.
Bila lalu, orang ni nak cari tempat singgah. Orang singgah. Kita buatlah tempat persinggahan. Jadi bagi keselesaan. Buat tandas yang lebih selesa. Dan alhamdulillah insyaAllah minggu depan kita nak pergi ambil anugerah. Tandas awam, standard ASEAN. Dan kita masjid kita buat pertama kalinya lah. Alhamdulillah. Tandas awam yang dipertandingkan di peringkat ASEAN, standard. Kita menang peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Buat pertama kali tandas awam dipilih dan dipertandingkan dalam pertandingan standard ASEAN ni. Alhamdulillah. Jadi kita buatlah macam tu sesuai. Jadi ada yang tanya macam tadi ada main lawatan daripada Parit Buntang. Dia kata, Ustaz, masjid Ustaz bolehlah duduk tepi jalan nak buat R&R. Masjid kami ni duduk dalam hutan tu. Nak buat R&R apa? Dah. Kena faham. Buat ikut kesesuaian. Apa saja yang boleh bagi manfaat kepada orang, buat. Mungkin kita boleh perhebatkan dalam kebajikan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal masjid yang menang peringkat kebangsaan sebelum ni, masjid mana? Dalam negeri kita sendiri. Masjid apa? Sharifah Fatimah. Dia terkenal dan menang sebab apa? Masjid yang hebat dalam kebajikan. Ada R&R ke tak? Tak ada. Buat ikut kesesuaian. Bagi kemudahan. Ni habis mayang kunci pintu. Tandas nak kan? Nak masuk jamban kena sendai dengan kaki. Betul tak? Kadang-kadang kita nak sebut benda ni malu. Tapi macam itulah realitinya. Pi masjid dalam kampung Allah. Nak cari tanda. Tak percaya tanda. Tanya tanda orang perempuan. Duduk tak mana selalu. Dekat-dekat dengan kubur. Betul tak? Lampu dia nak kena malap-malap sikit. Dia plak-plak. Plak-plak. Kena pula angin main. Pakai tak pergi kencing ke darah. Itu realiti yang berlaku. Servis lah, tukar lah, buatlah bagi elok. Bukan nak kena cantik, tapi bagi selesa. Nak berok apa selesa. Kan? Yang jadi mangsa siapa ni? Para jadi itulah sebuah sikit. Boleh kau no? Tahu tu no? Boleh tak tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, alhamdulillah. Dia orang kata makin agak Ustaz marah ke tu? Ada. Kau nampak je marah. Okey, baik. InsyaAllah. Okay. Jadi apa yang kita kata pun santai pada malam ni, saudara sahabat saya, saudara Ridwan. Ya. Jadi mungkin sebelum kita tamat, mungkin kita ada sedikit lah nasihat ke apa ke. Okay, kita teruskan di bentang utama. Okay, baik, terima kasih. DJ Rohaimi, masih banyak. Okey, kita dah ke pusingan yang terakhir. Kita nak minta Ustaz Firdaus lah. Mungkin untuk yang akhir ni, kata-kata nasihat lah. Dan juga mungkin ada yang ingin berkecimpung dalam ataupun berjinak-jinak dalam TikTok ni. Mungkin ada kata-kata nasihat dan sebagainya. Silakan. Tanya banyak, aku minta kopi pun tak bagi. Yang aku habis lah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pesan kepada kita, badiru bil a'mal. Bersegera dalam kita melakukan kebaikan sebelum datangnya kepada kamu fitnah. Tumpang Allah bagi peluang kepada kita, ada kudrat, ada kecerdasan akal. Kita ada kekuatan, kesihatan, nyawa yang Allah SWT bagi kepada kita. Guna kesempatan tersebut untuk kita buat kebaikan. Nak buat kebaikan payah ke? Tak payah. Dan Nabi SAW selalu sebut, jangan pernah memandang remeh dengan kebaikan yang orang lakukan. Walaupun dengan hanya bermanih muka. Nak tanya, nak manih muka dengan orang ni payah ke? Dah lah muka tak handsome mana. Muka ketat pula tu. Kan, manih muka dengan orang. Buat benda-benda yang boleh menyenangkan hati orang. Buat benda-benda yang ringan asalkan menjadi kebaikan. Dan kebaikan tersebut ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlumba-lumba buat kebaikan, pasti akan ada kebaikan untuk kita dekat dunia dan juga dekat akhirat. Wallahu alam. Baik, silakan Ustaz Ibn Nasir. Allah.